Wabarakatuh dan selamat sejahtera semua pelajar. Jadi selamat datang kepada pelajar baru dan saya harap pelajar-pelajar yang ada sekarang ni lebih bersemangat untuk belajar berbanding minggu lepas. Okay? Alright. Jadi untuk kelas malam ni saya tak nak lengahkan lagi, kita akan mulakan kelas dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanjur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Jadi bagi pelajar yang baru daftar tu, awak boleh tengok soalan ni, dapatkan dekat dalam Google Classroom lah, awak boleh download. Kalau nak print pun tak ada masalah, tapi saya tak paksa awak untuk print sebab itu melibatkan kos. Jadi download lah. Okay, download dan awak tengok-tengok je lah, belik-belik saja. Tapi bagi saya kalau awak print lagi bagus lah sebab dia memudahkan. Kita terus nampak tak payah nak slide-slide. Macam ni kan. Alright. So untuk ADMAT dalam matematik tambahan ni, untuk tingkatan 4 ataupun tingkatan 5, format dia sama. Kita ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Dan bahagian C ni senang cerita, dia memang tajuk yang memang dah tetap. Memang itu je yang akan keluar. Dan dekat sinilah kita boleh katakan tajuk-tajuk yang kita boleh dapat free mark. Soalan ni dia tetap tapi tajuk dia tetap tapi soalan dia berubah-ubah lah. So ada 2 soalan je yang awak jawab. Dalam ni ada 4 soalan, pilih 2. Dia kalau tingkatan 4 ni dia best sikit sebab tingkatan 4 ni dia ada letak 2 topik. Dia letak topik penyelesaian segitiga. Kalau awak tengok ni ada bentuk segitiga kan. Ni tajuk penyelesaian segitiga tingkatan 4, bab 9 tak silap saya. Okay. Dan tajuk ni senang sebenarnya kalau awak betul-betul ulang kaji tajuk ni. Tapi saya tak nak awak target topik ni sebab satu soalan tu, okay, ada satu soalan tu dia minta awak lakarkan segitiga, dia minta awak lukiskan gambar. Jadi benda-benda yang macam ni melibatkan imajinasi ataupun bayangan. Awak nak kena fikir macam mana nak lukis kan. Macam soalan ni kan dia ada minta awak macam mana awak nak bayangkan bentuk image tu. Jadi kita tak tahu soalan ni macam mana bentuk soalan dia. Ada lagi satu soalan ni, dia suruh awak lakar sebuah segitiga image, KJH. Jadi segitiga ni sebenarnya tajuk dia senang je. Sampai bila kita nak kena lakar ni, dia jadi macam jam sikit kepala. Tapi kalau betul-betul ulang kaji, betul-betul mendalami tajuk penyelesaian segitiga ni, saya boleh jamin soalan ni lebih senang untuk awak jawab. Okay, so mostly siapa yang jawab soalan ni ada yang dapat markah lebih daripada 6 lah. Jadi yang ni saya tak galakkan untuk awak fokuskan dalam kelas saya. Saya galakkan awak fokus nombor indeks. Okay, nombor indeks ni ada 2 soalan dalam tingkatan 4. Okay, jadi pilih dua-dua ni nombor indeks. Senang. Okay, senang. Satu soalan 10 markah. Kalau awak pegang tajuk ni, 2 soalan awak dapat kuasai, kira dapat 20 markah. Okay, bahagian C tu full mark. Memang kita kejar bahagian C dulu. Jadi perbezaan dia dengan tingkatan 5 ni, tingkatan 4 ni 2 soalan, tingkatan 5 pun 2 soalan. Tapi tingkatan 5 ni dia upgrade sikit. Dia ada 4 topik dalam 4 soalan. Jadi satu soalan satu topik lah. Kalau macam form 4 ni, tingkatan 4 ni dia macam memudahkan kejawab. Satu topik 2 soalan. Dia jadi macam ringkas lah. So better lah untuk awak fokuskan nombor indeks. Sebab tahun depan bila dah masuk tingkatan 5, saya recommendkan awak untuk ambil satu topik tingkatan 5 punya. Okay? Tapi ini adalah pilihan pelajar. Awak boleh pilih mana je awak nak jawab. Kalau awak rasa ni senang, awak jawab. Kalau awak rasa tu susah, awak jangan jawab lah. Okay? Tapi bagi saya recommendation adalah nombor indeks. Okay, so nombor indeks ni, kita lihat kita ada 2 rumus. Sebelum saya pergi kepada soalan, saya nak tunjukkan rumus dulu. Biasa kan, kalau kita exam, kita akan dapat formula. Okay, formula.
Dan kertas ni memang, kertas formula ni memang ada dekat dalam paper soalan tu sendirilah. Okay, dekat page depan-depan selepas letak nama kamu ni kan. Page yang pertama, page yang kedua ni ada rumus. Okay. So biasanya dekat nombor indeks ni, rumus dia ada dua sahaja yang kita guna. Dua ni sahaja. Okay. So saya screenshot rumus ni sebab saya malas nak salin. Saya letak kat sini lah. Okay, ni nombor indeks Saya rasa kosong sangat lah kat sini. Saya letak tajuk sikit. Okay, minta maaf lah tulisan saya buruk. Okay. So yang atas ni, kalau perasan, rumus dia ni, dia, sekejap Okay, rumus yang atas ni, dia adalah I. Okay, I. Dan yang bawah ni ada I, tapi macam ibarat ada topi lah kat atas tu. Okay, topi. I yang pakai topi. Okay. Beza dua ni, yang atas ni adalah rumus indeks harga. Yang atas ni rumus indeks harga. Yang bawah ni rumus indeks gubahan. Okay, so saya letak nombor lah, senang. Nombor 1, nombor 2. Memang ada dua rumus sahaja. Beza dia yang pakai topi dengan yang tak pakai topi. Yang lebih-lebih ni nanti kita biasakan lah. Bila jawab soalan tu, kita akan guna benda ni sahaja. Sebab tu saya cakap tajuk ni memang best. Sebab dia senang. Cuma awak akan jadi keliru sikit apabila jarang buat latihan. Dia kena buat latihan baru awak rasa macam dah biasa, dah familiar dengan soalan tu, dia jadi senang. Okay, so kita lihat soalan yang saya nak tunjukkan adalah soalan nombor 7. Okay, ni adalah soalan nombor indeks. Okay, so saya ambil soalan ni. Okay. Jadual 2 menunjukkan maklumat berkenaan dengan 4 item. So ada item P, Q, R, S. Kita panggil item. Tapi item ni, 4 item ni digunakan untuk membuat satu jenis bantal. Maksudnya item P gabung dengan Q, gabung dengan R, gabung dengan S. Semua ni akan membentuk satu bantal. Okay? Awak kena ingat tu. Maksudnya P ni bukan bantal. P ni ibarat item. Macam orang kata bahan-bahan. Macam kita kan nak buat makanan, kita ada resepi kan. Resepi tu melibatkan bahan-bahan makanan lah. Jadi bahan-bahan tu terpecah kepada banyak lah kategori makanan punya bahan. Okay, so macam tu lah. Kalau kita nak hasilkan bantal, kita ada banyak bahan. Jadi bahan ni bukan bantal bahan ni adalah bahan biasa yang tak disebutkan. Okay. So awak kena ingat tu, soalan ni dia suka kelirukan awak berkaitan dengan objek dulu. Jadi ingat, objek dengan penghasilan output tu lain. Dan kat sini dibagi harga. Harga pada tahun 2014, harga pada tahun 2016. Contohnya bahan P ni harga dia RM20. Harga pada tahun 2016 untuk bahan yang sama dia naik RM10. Harga dia RM30. Itu harga untuk satu objek. Tapi satu objek ni harga dia berbeza-beza ikut tahun. Tahun 2014, tahun 2016. Sekarang ni soalan dia hitung indeks gubahan. Terus dia tanya indeks gubahan. Dia dah tak tanya indeks harga lagi dah. Bila dia tanya indeks gubahan, awak tengok kat rumus. Rumus ni kita gunakan indeks gubahan punya rumus, iaitu rumus yang nombor 2 ni. So dia ada topi lah, I topi. Dan apa itu W? W ni adalah pemberat. Okay, saya catatkan sikit. W ialah pemberat. Dalam bahasa Inggeris dia, siapa yang belajar dalam bahasa Inggeris kita tahu weight weight, pemberat. W-E-I-G-H-T. Dan kalau awak tengok simbol sigma ni, dia adalah hasil tambah sebenarnya. Ni adalah budak matematik yang kena tahu ni. Simbol apa? E ni. E ni adalah hasil tambah. Awak kena ingat tu. I itu rujuk pada indeks harga. Dia akan relate balik I ni kepada indeks harga. So bila kita nak cari indeks gubahan, yang paling wajibnya kena ada indeks harga. Kalau tak ada indeks harga, kena buat table baru. Macam ni, tulis indeks harga. Sebab dia tak ada cerita pasal indeks harga. Okay, dia cerita pasal harga je. Indeks harga dengan harga tak sama. Indeks maksudnya purata harga. Okay, indeks harga maksudnya purata harga. Jadi
Kalau harga, dia bukan purata ni. Dia adalah harga biasa. Harga satu objek. Sekarang awak nak cari indeks harga, gunakan rumus indeks harga. Okey. So Q1, Q0 ni adalah melibatkan tahun lah. Contohnya tahun apa berasaskan tahun apa. Jadi kita baca soalan lah. Kita baca soalan. Hitung indeks gubahan pada tahun 2016 berasaskan. Based on dalam bahasa Inggeris dia berasaskan tahun 2014. Maksudnya atas berasaskan bawah. Okey. Atas berasaskan bawah. Dia punya tahun dia. Kena kedudukan betul tapi ikut ayat ni. Kalau 2014 berasaskan 2016, maksudnya 2014 tu atas, 2016 tu bawah. Tapi kali ni dia cakap 2016 berasaskan 2014, maksudnya tahun 2016 ni atas, 2014 tu bawah. Jadi kita nak tahu dia punya indeks harga, awak kena buat jalan kerja dia. I. Okay, I ni merujuk kepada indeks dia. Okay, I tuliskan tahun. Kita nak tahu tahun kan. So, I 1614. Atas berasaskan bawah. Ni dia punya kata nama. Okay, lepas tu awak cari satu-satu sebab dia ada 4 bahan. So, cari satu-satu. Ada P, ada Q, R dan S. Okay, P ni awak carilah. Contohnya apa? Okay, tahun 2016. Okay, RM30. So, tulis dia RM30. Ambil tahun 2016 dulu. Lepas tu, dia akan per dengan tahun 2014. Maksudnya, 30 per 20. Darabkan dengan 100. Ni senang je lah. Okay, ni senang je. Alamak, kalkulator tak ada pula. Sekejap Okay, 30 per 20 darab dengan 100. Okay. Nanti kita dapat 100.5. Ni adalah indeks harga dia. Kita catat siap-siap biar nampak dekat table tu. Nak conteng mana-mana terpulang. Okay, tapi ini adalah jalan kerja kena buat sebab nanti saya akan bagi satu markah percuma. Okay. So, biasanya macam itulah penanda dia nak tengok apa awak buat sebenarnya dalam kertas ni. Okay, so dia nak tengok apa yang awak conteng tu. So, buat benda yang sama. Untuk Q pun sama, 28 per dengan 25 darab dengan 100 dan seterusnya. Okay. Silap. Lagi satu, kalau awak tersalah tulis nombor, kira salah lah. Kena betul semua Tak boleh cacat sikit. Sebab benda ni detail dia tak ada point. Indeks harga ni cantik nombor dia. Dia tak ada point. So kita tulislah macam ni. Dia ada nombor-nombor. Okay, jalan kerja tu saya nantilah buat. Saya cari dulu. Okay, last kali 100. Okay, ini senang sahaja. Bila dapat soalan macam ni je terus jawab. Sebab bagi saya dia easy lah. Yang penting awak kena ingat, kena memorize macam mana nak buat. Okay, rumus tu ada. Tinggal nak masuk sahaja. Okay, ni dapat 100, ni dapat 110. Okay, ini bagi kalau ikutkan penanda, dia akan bagi satu markah lah sebab ini kira awak faham. Kena cari indeks harga dulu. Kemudian, kita cari indeks perubahan, maksudnya purata keseluruhan. Sebab ada perkataan Han kat belakang ni. Han, Gu. Gu maksudnya gabungan. Gabungan untuk keseluruhan. Jadi kita katakan gabungan keseluruhan bagi indeks harga. Sebab tu kena ada indeks harga. Okay, gabungan keseluruhan. Ni sebenarnya bukan maksud dia. Gubahan tu gubahan lah. Tapi saya yang nak memudahkan awak untuk faham. G, gabungan. Han, keseluruhan. Okay. Nanti awak ingat bila exam. Saja je bagi ayat panjang sikit kan. Okay, so bila kita nak buat tu, kita letaklah I yang ada topi, 1614. Buat macam ni. Dan kita tuliskan satu-satulah baris demi baris. Okay. Indeks harga dia 100.5. Letaklah 100.5.
Tapi ingat, indeks harga ni rumus dia kena darabkan I sebelah ni, dia kena duduk rapat dengan W. W tu maksudnya pemberat. Pemberat ni jangan pening nak cari kat mana. Pemberat tu sentiasa soalan tu bagi. Okey, pemberat ni boleh dia bagi dalam bentuk gambar. Contoh gambar adalah carta pie, carta graf, ataupun pemberat tu dia bagi nombor ataupun dalam bentuk nisbah. Dan juga pemberat tu boleh letak dalam jadual macam ni. Peratus. Macam-macam lah pemberat. Pemberat ni macam-macam. Okay, so kita tengok, peratus ni macam something yang lain daripada yang lain lah. So kita anggap dia pemberat. Sebab dia ada unit dia peratus. Kita gunakan pemberat dia 40. Okay, so 40 pemberat dia. Kemudian kita akan tambah. Maksudnya hasil tambah bagi indeks harga darab dengan pemberat. IP hasil tambah IP maksudnya macam tu. Okay, dan benda ni memang jadi panjang sedikit lah dan awak kena buat. Okay, so benda ni dia akan jadi lebih complicated. Ni 30. Ni senang kan? Tahu-tahu dapat 4 markah. 4 markah tu banyak lah juga tu. Cuba kalau awak buat soalan, tiba-tiba kan bawah-bawah dia A tu awak dapat, soalan B dengan C tak dapat. Tak apa. Awak buat A je, at least dapat 4 markah. Cukuplah memadai. Jangan tinggalkan kosong. Sebab bagi saya, bahagian B dengan bahagian C ni, untuk soalan A memang senang. Sampai je soalan B, C dengan D dia jadi susah sikit. Yang itu ikut kepada kefahaman masing-masing. Okay, jangan tinggalkan kosong. Apa lagi? 100. Lepas tu, kita akan buat macam min. Pernah buat min kan dekat matematik. So, min ni adalah purata. Bermaksud, dia akan bahagi dengan keseluruhan pemberat. Keseluruhan pemberat ni, kalau kita cerita pasal keseluruhan, maksudnya tambah lah. Okay, 40, 30, 10 dengan 20. Okay, kalau awak dah tahu peratus tu ada 100%, so perlu dengan 100 terus, tak ada masalah. Tapi kalau awak nak buat 40 campur 30 campur 10, boleh, tak ada masalah. Lagi cantik. Okay, maksudnya awak rajin. Dan awak kira guna kalkulator. Tekan-tekan dapat jawapan. Okay, kalau awak nak tahu kalkulator ni, saya guna free je. Ambil download dekat website Dah guna kat komputer lah. Tapi sebabkan awak nanti kan exam bertulis, so kena beli kalkulator. Kalkulator biasa boleh, kalkulator moden macam ni pun boleh. Betul lah. 12460. 12460 per 100. Dia dapat 124.6. Alright. So bila kita dah siap macam ni, settle lah 4 markah dalam tangan. Indeks gubahan kalau dia bagi direct macam ni, okey. Yang penting awak kena tahu, bila nak cari indeks gubahan, awak kena tengok rumus. Apa yang lengkap kat sini, apa yang tak lengkap. Contohnya indeks harga tadi tak ada kan. So kita dah boleh trace, dah boleh nampak dah indeks harga tu tak ada. So kena cari indeks harga. Okay. So inilah berkenaan dengan soalan A. Kemudian masuk kepada soalan B. Soalan B ni pun sebenarnya senang lah. Sebab dia direct main question. Dan soalan ni banyak juga markah, dia bagi 2 markah. Okay, kita lihat sikit. Alah, awak menyalin tu kan? Kalau salin lah. Okay, diberi harga jual bagi bantal itu ialah 100.5 unit, seunit pada tahun 2014. Yang ini akan confusekan awak. Okay, bila dia cerita pasal harga, okay, bila dia cerita pasal harga dan dia minta awak cari dalam harga, kita akan guna rumus indeks harga. Sebab cerita dia pasal harga. Kita akan gunakan rumus indeks harga. Yang ini awak kena take note. Kalau dia cerita pasal harga, dia minta awak cari dalam harga, awak gunakan rumus harga. Okay, indeks harga. Tapi kena ingat, ada lagi satu kata kunci yang tak boleh terlepas. Bahan apakah yang dia nak ceritakan tu?
Bahan apa? Adakah bahan tu PQRS ataupun bahan tu melibatkan keseluruhan bahan yang menghasilkan satu output? Jadi kalau awak tengok yang saya gariskan ni, cerita dia pasal bantal. Okey, bantal ni maksudnya bukan P, bukan Q, bukan R, bukan S, tapi keseluruhan. Keseluruhan maksudnya dia menghasilkan bantal tu. Jadi sebenarnya ini adalah kos sepadan ataupun kita melibatkan rumus indeks harga digabungkan dengan rumus indeks gubahan. Macam mana tu? Okey. Gunakan rumus indeks harga. Okey, macam biasa. So kita letak dulu I. Okey, I 1614. Tengok tahun juga. 16 tahun 16 tahun 14. Okey, so gunakan I 1614. Yang ni, tapi jangan tulis huruf sebab ni cerita pasal bantal. Sebab kita nak tahu keseluruhan. Okey, tapi bila cerita pasal bantal, okey, kita akan tahu kita punya jawapan keseluruhan adalah gubahan. Okey, ingat keseluruhan maksudnya gubahan. Jadi, jawapan gubahan tadi kita letak dulu siap-siap. 124.6. So, rumus untuk indeks harga ni kita buat macam biasa. Tahun 16 per dengan tahun 14. Harga tahun 16 per dengan tahun 14. Jadi, bila dia minta awak cari tahun 2016, maksudnya 2016 ni adalah X, iaitu tak tahu. Okey, X ke Y ke tak kisahlah awak letak huruf apa pun. Tapi kalau awak nak letak tahun dia pun boleh. Contohnya P16. Contoh P16 ni maksudnya tahun, harga tahun 2016 pun boleh, tak ada masalah. Tapi lebih senang bagi pelajar, dia akan gunakan X. Okey, sebab dia suka sangat guna X. Alright. So, bila tahun 2014 ni cerita dia harga dia pasal dia bagi harga ni 150. So, awak letak je 150. Letak je harga tu. Sebab kita masukkan konteks rumus indeks harga. Tapi ingat, dalam rumus indeks harga, kalau awak perasan, dia wajib darab dengan 100. Sebab tu, kalau awak tengok ni, ni darab 100 ni. Okey, ni biasa tertinggal ni. Jadi, jangan tertinggal Kena darab dengan 100. So, X per 150 darab dengan 100. Okay, dan dia kena tambah sedikit sebab dia nak gabungkan dengan gubahan. Okay, dia nak gabungkan dengan gubahan, dia kena samakan dengan indeks gubahan yang kita dapat pada tahun yang sama. Ni tahun yang sama kan? Letak, samakan dengan 124.6. Okay, lepas tu tekan kalkulator, cari nilai X. X darab 100, 100X. Okay, 100X sama dengan 124 kali 150. 124.6 kali 150. Sebab apa kali? Sebab ni kalau tengok ni, bahagi, pindah ke kanan dia jadi darab. Sebab dia langgar zon. Zon ni ada pengawal, ada bodyguard. So dia kena nak melepas tu dia kena menyamar. Dia kena tukar. Dia kena berubah jadi darab. Bahagi pindah jadi darab, darab pindah jadi bahagi. Tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah. Itu kena ingat konsep matematik. Kalau tak ingat tak apa. Kat kalkulator ni pun ada bagi tahu. Kalkulator ni kawan awak ni kawan. Tengok darab duduk sebelah bahagi. Tolak duduk sebelah tambah. Kuasa 2 duduk sebelah punca kuasa. Dia duduk sebelah-sebelah. Ada sebab dia. Kenapa dia duduk sebelah-sebelah? Sebab bila kita pindah, dia akan berubah sebelah dia. Dia akan berubahlah ikut simbol-simbol sebelah tu. Okey, inilah fungsi kalkulator kalau perasan. Okey. So 124.6 kali 150 dapat 18690. 8690. Okey, sambung sikit. 100X dan awak carikan dapat nilai RM 186.9. Okey, sebab apa? Sebab kita bahagikan dengan 100. 1, 2, dapatlah point kat sini. Okey, ataupun awak tekan kalkulator, tak ada masalah. Tapi ingat,
kena tulis dalam bentuk ringgit Malaysia sebab dia minta dalam harga. Okay, so awak kena bahagi dengan 100, dapatlah harga dia 186.9. Saya nak cek balik jawapan betul ke tak. Oops, okay, betul lah. So dia adalah simple macam tu, simple as that. So dapatlah 4 markah campur 2 markah, settle 6 markah. Dah separuh dah. Kan, banyak tak banyak? Nak lagi sikit, nak lagi 4 markah. Kita nak kutip ni. Tapi sebelum tu saya nak tanya, awak faham ke tak faham? Kalau awak faham, tuliskan faham dekat ruangan komen. Alright, good. Bagus macam tu lah. Saya kalau tanya awak kena respon dekat dalam Google Chat sahaja. Jenis kalau saya tanya soalan tu tak perlu risaulah sebab saya bukan tanya seorang-seorang. Saya jenis tanya satu kelas. Bagi awak tak adalah rasa malu sangat kan. Boleh jawab sama-sama. Salah pun tak apa kan. Tak ada masalah. Ni sesi untuk kita menerangkan sahaja. Bila sesi kelas biasa nanti, maksudnya saya ajar silibus nanti, baru saya akan tanya awak soalan lah. Dan awak kena jawab. Okay? Dan try lah, cuba dapatkan peluang untuk awak menjawab. Sekarang kita lihat pula soalan C. Soalan C ni apa pula cerita pasal peratus naik menurun ni. Okay. Okay, menokok. Kalau tak faham tengok bahasa Inggeris dia. Menokok tu bukannya menurun Menokok ni increase. Increase dalam bahasa Inggeris adalah bertambah. Ingat kalau rasa macam something pelik je bahasa baku ni kan. Pergi pindah bahasa Inggeris. Baca bahasa Inggeris. Increase menokok. Kalau menyusut ni tambah ke turun? Tengok, decrease menurun. Kalau buat anak panah menurun, naik. Biar nampak. Kalau tidak berubah, dia macam ni lah, simbol macam ni. Okay. So bila kita tahu dia punya tahun pula, dia punya peratusan dia bertambah ke, berkurang ke, dan kita nak lihat tahun berapakah yang akan dia berubah harga tu. Contohnya kan, tadi kan cerita pasal tahun 2014, okay, kepada tahun 2016. Sekarang ni dia nak pergi kepada tahun yang baru, iaitu tahun 2017. Bila dia nak pergi ke tahun 2017, ekonomi ni macam-macam kan. Harga dia boleh berubah lah kan. Daripada harga tu mahal lagi mahal, ataupun harga yang mahal lagi murah. Dia ikut keadaan semasa. So kita lihat item P ni. Item P ni tadi kita berkait dengan tahun yang kita tengok sebelumnya. Tengok kat sini dia bagi tahu. Dari tahun 2016 pergi ke tahun 2017, harga tersebut berubah mengikut kadar seperti berikut. Tengok daripada tahun 2016 ke 17 sahaja. Dia naik 10%, tapi awak jangan lihat dari tahun 2014. Jangan lihat. Lihat dari tahun 2016. Jadi kita kena tengok apa? Kita kena tengok indeks harga. Okay? Kena tengok indeks harga. Sebab bila awak tengok harga sahaja, dia jadi complicated lah. Takkan awak nak kira satu-satu kan? Takkan nak kira satu-satu. Okay, dari tahun 2016 ke tahun 2017, RM30 naik 10% berapa ringgit? Jangan macam tu. Ambil indeks harga terus. Indeks harga tahun berapa? Awak tulis kat sini. Okay, yang ni saya ni sekejap saya tulis tahun dia. Indeks harga 1614. Lepas tu indeks harga 1716. Macam tu kot. Something, kan? Tapi tak silap saya, dia punya bacaan dia 1714 sebab dia kena berasaskan daripada yang awal. Walaupun bacaan dia 1714, tapi yang sebenarnya 1714 ni merujuk kepada peningkatan 2016 ke tahun 2017. Yang ni awak tak payah confuse sangat. Kalau rasa confuse juga, tak apa. Awak tulis je. Indeks harga tahun 2017. Settle. Okay? Tak payah pening. So kita tengok, saya guna warna hijau. Bila dia naik 10%, ni cerita pasal kenaikan harga. Ni awak kena fokus sebab nanti saya akan tanya. Bila dia naik 10%, asalan bagi peratus, asalan bagi peratus adalah 100. Bila kita belajar persen kan ada 100%. 100%. Kalau dia menokok sebanyak 10%, apa jadi pada peratus ni? Dia akan bertambah. Dia akan bertambah 10%. So berapakah
peratus yang baru? Tulis kat ruangan komen. Okay, tulis kat ruangan komen. Bila dia naik 10%, berapa peratus sekarang dia ada? Okay, 110. Sebab kita tambah 10. Okay, bagus. Dan awak dah faham lah, nampak kat situ. Bila kita gunakan 110 untuk bahan P, kita kena catat. Kita kena buat macam tadilah, macam soalan A. P 110 per dengan 100. Maksudnya 110 per dengan asalan. Asalan tu 100 lah. Okay. Darabkan dengan indeks harga tahun sebelumnya iaitu 2016. Kena tengok tahun ni tahun 2016. Ingat. So tahun 2016 dia punya indeks adalah 100.5. Okey, jadi kita tulis 150. Darab dengan 150. Bukannya darab dengan 100, bukan tapi darab dengan indeks harga tahun, ikut tahun sebelumnya yang dia cakap tu. Dari tahun bila. Ini hati-hati. Okey, lepas tu Q pun sama. Ni awak cari sendiri jawapan. Lepas tu Q menokok 5%. So awak dah nampak lah kalau 5% menokok maksudnya 105 per 100. Darab dengan Q dia lah. Kalau Q dia asal dia berapa tadi? 112. Okey, 112. So tulislah 112 macam ni. 112. Lepas tu cek jawapan apa? Lepas tu R dan S, kalau R tidak berubah, tahulah tidak berubah tu maksudnya terus tulis indeks harga yang asal iaitu 110, tak ada masalah. Jangan ubah apa-apa. Okay, terus tulis jawapan 110 dan S menyusut 8%. Bila menurun, awak kena tolak. Okay, tolak lah. 100 tolak 8. 100 tolak 8 dapat 92. Okay, so awak tulis 92 per dengan asalan. Asalan dia 100 lah. Sebab peratus kan asalan dia 100. Ni cerita pasal peratus. Nanti kalau cerita pasal carta pi, asalan dia berubah asalan dia jadi 360 sebab bulatan. Nanti kita tengok. Bukan sekarang Okay. So ni dia akan darabkan dengan S tahun 2016. 100 lah. Okay, so dia dapat 92 lah. Okay. Ni saya dah nampak lah 92. Okay. Ni saya tulis warna merah lah, senang. Lima. Okay. Dan sekali sekali 105 pada dengan 100 darab dengan 112. Okay, 588 bagi 5. 117.6. Dia ada nombor point-point kat sini. Tulis je. Jangan gunakan jangan tulis 118 kalau dia ada terlalu banyak nombor point, awak ambil 2 tempat perpuluhan cukup. Jangan ambil 3, jangan ambil 4. Dia nak memudahkan kan? Ambil paling maksimum 2 lah. Untuk indeks harga. 3 pun boleh kot, tak ada masalah kot. Jangan 4 lah, banyak sangat. Tapi bagi saya, untuk pelajar matematik, tak kisahlah matematik tambahan ke, matematik biasa ke, 4 digit sahaja. 1, 2, 3, 4. Nampak? 4 digit. Okey, 4 digit. Kalau contohnya nombor 0.0012, 1, 2, 3, 4 tempat perpuluhan. 4 digit juga. Macam itulah. Ataupun 58.9234. Kita ambil sampai sini sahaja. 4 digit. 58.92. Ingat matematik ke matematik tambahan, better 4 digit. Okey. Apa lagi? Ya. Harga seunit bantal tu pada tahun 2017. Bila dia cerita pasal harga seunit, tapi kita tengok balik, dia cerita pasal bantal. So, apa kalau bantal ni, adakah dia indeks harga sahaja? Jadi bantal ni merujuk kepada keseluruhan. Bila ada perkataan Han kat belakang tu, ingat awak kena cari indeks gubahan pada tahun 2017. Pada tahun 2017. Gunalah semua ni. Okay. So buat benda yang sama. Macam soalan A. I
17 based on 14 Dia tak boleh based on 16. Dia kena based on asalan iaitu 14. Sebab dia asal dia 100, lepas tu dia pergi pada ni berapa persen tak tahu, lepas tu dia naik lagi 10%. Okay, so dia jadi macam tu lah. Dia naik lagi 10% kepada tahun 2017. Yang ni nanti saya akan explain lebih detail lah. Cumanya notation, notation untuk indeks harga macam tu Kalau awak nak buat indeks gubahan untuk tahun 2017, dia mesti based on asalan. Asalan tu adalah tahun 2014. Tahun yang paling belakang. Okay, tahun paling belakang. Ni. Tapi itu nama je, tak ada kena-mengena pun dengan jalan kerja. Okay, dia just nama sahaja. So tak payah keliru sangat. Yang penting awak buat jalan kerja macam biasa. Okay, senang lenang kita buat. So pemberat dia macam tadilah 40. Pemberat tak berubah 30. Berapa 20. Okay. Ni awak dah tahu lah per dengan 100. Dan cari macam biasa. 65, 40. Macam ni pun dah nampak alang-alang kan. Alang-alang 5 digit tu terus dia letak. Tak payahlah bundakan 130.7. Tapi kalau awak bundakan 130.7 pun betul, tak ada masalah. Yang penting ambil je lah terus jawapan kalau ragu-ragu pun. Okay. So ini adalah jawapan dia. Dan ingat, biasanya saya tahu kecundang, ramai pelajar kecundang sebab dia ingat bantal ni ibarat seperti indeks gubahan yang asal. Yang ni, diorang buat mostly lah ramai pelajar dia pergi ambil balik yang atas ni. Sebab dia terlupa nak baca tahun. Tahun apa yang dia nak? Tahun 2017. So awak kena buat yang baru, bukan ambil balik yang lama. Sebab tu dalam tajuk ni awak kena tengok tahun sahaja. Tak payah pun nak lukis-lukis lagi dah. Okay. So buat benda yang sama. Dia gabung sikit dengan soalan B tadi tu. Dia nak harga seunit kan. So harga cerita pasal indeks harga. So gunakan I. Minta maaf ni ada topi yang tadi tu tak ada. So I 1714. Okay, I 1714. Kita tengok tahun apa yang dia nak. Tahun 2017. Okay. Sekejap. Saya rasa sini cukup jawapan dia. 130.68 100x bantal. Oh betul lah, saya buat 1714. Okay. Saya rasa saya ada tercicir soalan ke kat sini. Itu harga seunit bantal itu pada tahun 2017. Saya rasa saya macam ada tercicir something kat sini. Oh ya, saya tak tercicir. Dia terlepas pandang sikit. Tahun 2014 tu still sama, harga dia tak berubah. Saya lupa. Sebab apa? Sebab tadi kalau awak tengok kat soalan B ni, dia dah bagi dah RM150 seunit pada tahun 2014. Tahunnya sama tahunnya sama. Saya tak perasan pula kat sini. 150 seunit pada tahun 2014. So tahun 2014 tu still sama, iaitu RM150. Darab dengan 100 sama dengan 130.68. Jadi kiralah nilai X tu 100X sama dengan pindah jadi darab, maksudnya bahagi pindah jadi darab 150 darab dengan 130.68 dapat 19602. Okay, dan X adalah RM, ingat harga RM 196.08.
02. Walaupun sen, kita tuliskan 2 sen sekalipun, tulis 02 kat belakang. Alright. So settle, 10 markah. Full mark. Nampak tak? Dia punya sebenarnya macam ni lah indeks harga. Awak kena tahu rumus mana yang nak kena guna. Dan hati-hati, biasanya soalan last-last ni lah yang dia akan tanya harga sepadan. Harga sepadan tu maksudnya keseluruhan lah, gabungan. Ataupun kos sepadan harga sepadan, kos sepadan ataupun cerita pasal satu output tu. Ada perkataan an kat belakang tu memang gubahan lah. Awak ingat yang tu je lah. Alright. Dan sedikit penambahan saya nak bagi tahu. Macam tadi kan awak main dengan peratus kan? Sebab yang ni saya rasa awak dah faham lah. Based on peratus. Kalau 100 asalan, kalau macam peningkatan sebanyak 10%, awak dah tahulah 110%. Betul tak? Tapi saya nak tanya. Kalau tahun 2016 berasaskan tahun 2014. Ni saya nak tanya. Pada bahan Q, bahan Q, awak tengok indeks harga dia 112. Berapakah peratus peningkatan bagi berapakah peratus peningkatan bagi bahan Q? Kalau awak tengok indeks harga 112, berapakah peratus dia? Peratus peningkatan dia. Tuliskan kat ruangan komen. Ni maksudnya direct tengok direct tengok. Dia tak bagi tahu pun meningkat ke menurun. Ni direct tengok sahaja. Ada soalan? Cikgu, kenapa ambil indeks 2014? Okey. Yang walaupun soalan ni dia tak bagi tahu tahun 2014, yang soalan D tadi tu kan. Okey, sekejap saya interrupt sikit. Walaupun soalan last ni dia cakap hitung harga seunit bagi bantal itu pada tahun 2017, dia tak cakap pun berasaskan tahun bila. Tapi kita kena ingat konsep dalam notation index, bila kita buat indeks gubahan yang baru, dia kena kaitkan dengan asalan. Ingat, asalan tu adalah tahun paling belakang. Ni, tahun paling belakang. Okey, 2014. Dan awak kena tengok. Macam saya tulislah kat sini. I1714. Okey, ini indeks gubahan 17/14. Okey, indeks gubahan tahun 17/14. Kenapa saya tak buat indeks gubahan 17/16? Kalau saya buat indeks gubahan 17/16, dia bukan lagi berkait dengan tahun 2014. Dia dah tak langsung kaitkan benda ni. So benda ni akan reset balik. Maksudnya indeks harga ni dia tak akan kira. Maksudnya indeks harga pada tahun 2016 tu 100 lah. Semua 100. Dia reset balik. Jadi sebab tu saya kena kaitkan dengan yang asal supaya dia punya indeks harga dia nampaklah sedikit macam ni. Okay. Kalau saya just padam reset data-data daripada tahun 2014 ni, asalan dia ni, dia akan jadi macam ni. 100 pada tahun 2016. Sebab apa? Sebab tahun 2016 lah jadi asalan. Kan? Sebab tahun 2014 ni asalan tu awak dah padam. Okay, awak dah padam kan? Delete, contohnya awak dah delete. So asalan dia automatik pindah kat sini. Okay, bila asalan dekat sini, semua indeks harga dia jadi 100. Nak buat macam mana kan? So awak kena ingat. Dia ada lebih banyak explanation yang saya nak explain. Tapi bukan hari ni lah sebab masa tak cukup. Okay? Cepat. Ni saya nak tanya ni. Kalau 112, berapakah peratus peningkatan bagi bahan Q? Okay, kalau 112. Sekejap. Okay, So, jawab. Berapa? Ni cerita pasal tahun 2016 dan tahun 2014 je. Berapakah peratus peningkatan bagi bahan Q pada tahun 2016?
Tahu ke tak tahu? Ke blur, blur. 12. Okay, 12. Betul lah tu, 12. 12% dia meningkat. Tapi kenapa? Why? Sebab macam saya cakap tadi. Okay, macam saya cakap tadi. Sebenarnya, indeks harga asalan okay, tahun 2014 semua 100. Semua 100. Ini asalan. Okay, sekarang yang awak pegang. Asalan ialah 2014, paling belakang, tahun paling belakang. So kalau contohlah dia beranjak naik 50. So awak dah nampak lah 50% naik. Okay, untuk satu bahan je, bukan untuk semua, untuk satu je bahan. Untuk bahan P, naik 50%. Naik 50%. Sebab 150 tolak 100 dapat 50. Itulah cerita dia. Sebab tahun 2014 ni asalan. Dan macam tadilah 112, 12% lah. Kalau 150, 50%. Kalau 110, 10%. Dia jadi macam tu. 100 kepada berapa? Yang ni cerita pasal bahan ke bahan, bukannya seluruh kepada seluruh. Kalau seluruh kepada seluruh, kita tak guna kaedah ni. Jadi, sebab tu kalau tengok kan, indeks harga 2017 ni dia kan berubah kan jadi satu berapa tadi? 150 kan? 165 silap. Okay, 165. 165. Okay, 165. Dia naik 10% based on tahun 2016. Dia bukannya based on tahun 2014. Kalau dia based on tahun 2014, dia dah kira sebagai 65% lagi tinggi. Sebab tu ikut tahun. Okay, walaupun dia based on tahun 2016, asalan masih lagi pada 2014 sebab data dia belum reset. Lainlah kalau awak padam, awak tak pandang ni, awak padam, dia jadi semua ni balik 100. Kalau naik 10%, dia jadilah 110. Tentulah. Kan? Itu cerita dia. So ingat, hati-hati Hati-hati dengan peratus ni. Nanti saya akan tanya lagi sesi kedua. Dah lambat dah ni. Okay. So itu sahaja dan saya nak awak tuliskan kehadiran. Okay, jap. Kehadiran bukan tulis kat situ tapi dekat dalam form ni awak kena ambil kehadiran. Okay. So nanti kita sambung lagi lah pada sesi kedua. Saya tak nak banyak cakap. Nanti awak lupa. Alright, so itu saja. Kita jumpa lagi pada sesi kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.